wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat dan rahmat limpah kurniaan Allah yang tidak terputus-putus kepada kita dapat sama-sama pada hari ini kita menyambung tadabbur surah kita, surah Quraisy lagi. Surah yang ke-106. Kita insya-Allah masuk ayat yang ke-3 hingga 4 lah bincangan pada petang ni. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu, apa yang kita buat ni menjadi satu pahala yang besar buat kita di atas nikmat, tanda syukur kita lah kepada nikmat Allah, supaya kita tidak dipertanyakan di atas nikmat yang Allah beri pada kita. Mana kita memandang pada hari ni, tengok orang yang dekat Palestin kan, macam mana mereka dengan Quran walaupun dalam keadaan sukar. Jadi dari sudut pandangan dunia kita tengok kesian keadaan mereka. Tapi dari sudut yang lain, mereka adalah orang-orang yang beruntung lah. Mungkin perjalanan mereka di akhirat lebih mudah daripada kita. Kan? Kita mungkin banyak akan dipersoalkan kata nikmat yang banyak ni, tapi macam mana kita abaikan Quran dan rasa tidak gairah untuk memerhatikan ayat-ayat Allah. Tapi bagi mereka sentiasa Quran dengan mereka. Dalam runtuhan bangunan tu, orang yang meninggal tu semua Quran dengan dekat tangan je. Hafalan Quran sentiasa dengan mereka je. Jadi mudahlah jalan mereka di akhirat nanti berbanding dengan kita hari ni yang banyak akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Sebab itu mudah-mudahan dengan apa yang kita buat ni, mudah-mudahan sebagaimana hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, pengetahuan, Allah akan mudahkan jalannya ke syurga. Baik. Jadi hari ni kita tengok ayat yang ke 3 surah ni. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan nikmat-nikmat kepada bangsa Arab ni, terutamanya Quraisy ni. Dalam ayat ni, li'ila fi Quraisy, yang kita dah maklum Quraisy ni siapa? Moyang Nabi yang ke berapa? Generasi berapa? 12. Kan? Yang ke-12. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir. Fir itu Quraisy yang ke-12. Jadi apakah kelebihan yang Allah beri pada mereka ni, bangsa ni? Ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Iaitu mereka ini dipermudahkan pada musim panas, musim sejuk dan musim panas. Musim sejuk mereka berniaga berdagang ke Syam. Musim panas mereka pergi ke Yaman. Jadi ini satu nikmat yang besar yang menyebabkan rezeki mereka tak putus. Dan mereka diberikan keamanan yang tidak ada dapat pada tempat yang lain. Walaupun tempat lain ada tamadun, mereka tak ada tamadun. Mereka ni macam orang kampung je. Sedangkan di Rom, di Parsi tu 2 tamadun besar tapi dalam kegelapan. Bahkan orang yang ada dalam tamadun tu, kemodenan dianggaplah masa tu kan, dengan pembangunannya, dengan ketenteraan ni, tapi hidup porak-poranda. Mereka ni pula orang yang kampung ni boleh keluar jalan-jalan suka hati dia dalam keadaan aman. Bahkan bawa kekayaan pula masuk dalam. Ini satu nikmat besar yang tidak ada pada orang lain pada masa ni. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka semua, fal ya'budu. Fa ni maknanya apa? Ni maknanya maka. Maka ni tujuan dia fasihah ni. Fa ni. Fa ni fungsi dia untuk bagi keterangan. Oleh sebab demikian, itu maksud dia.
Maka kerana nikmat ini, kita boleh simpulkan macam tu. Maka tu. Okey. Di maka oleh sebab nikmat tadi ayat yang 1 dan 2 tu, lam ni lam apa? Lam ni perintah Allah, hendaklah. Maka hendaklah ya'budu. Mereka mengabdikan diri, menyembah. Mengabdikan diri. Apa maksud dia ni? Apa dia kena buat? Ni perbuatan apa? Abadah. Jadi dia ya'budu. Abadah ya'budu. Jadi perkataan ibadah tu. Ibadah. Apa makna ibadah ni? Kita kena faham. Maksudnya Allah perintah supaya mereka ni buat. Hendaklah mereka mengabdikan diri, iaitu apa dia? Buat apa? Apa ibadat? Solat. Itu jenis ibadah kan? Jenis ibadah. Jadi apa dia punya intipati tu? Jenis macam-macam. Contohnya makan. Nak makan apa? Nak makan nasi lemak, makan roti, makan macam-macam. Tapi makanan tu intipati dia tujuan untuk apa? Beri tenaga, mengenyangkan. Kan? Untuk nutrisi tubuh badan. Kan? Itu tujuan makan lah. Itu yang nak tu. Jadi ibadah ni apa tujuan dia? Dan apa intipati ibadah? Mengabdikan diri. Jadi ibadah ni dia ada istilah dia. Apa itu ibadah? Okey. Ni dia punya istilah dia. Ada lagi. Saya tutup rapat lah. Dia tak mau. Okay, kita ambil makna ibadah ni supaya kita faham. Oh, inilah ibadah. Lalu daripada perkara ni kita faham ni, macam-macam jenis yang kita akan buat. Okey, jadi pertama ibadah. Apa maksud ibadah ni? Dalam surah 6 ayat 162 hingga 163. Ni dulu ibadah. Ibadah ni dalil dia mula-mula surah 6 ayat 162 163. Ini kita biasa tahu ayat ni kan. Cikgu. Kita biasa buka ayat ni tak? Ataupun kita tak biasa buka tapi kita biasa baca. Satu 150. Kan? Kita biasa baca, cuma tak biasa buka je surah tu. Surah apa? Dah hafal lah kan? Hafal secara alami. Okey kan? Ada ayat Quran banyak yang kita hafal tanpa niat. Antaranya ayat ni lah. Secara tak sangka kita hafal sebab kita baca doa iftitah kan. Sebenarnya ayat Quran ni. Apa dia? Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Jadi ibadah dia ada asas dia empat asas tu. Apa dia? Solat lagi. Tengok ada empat asas tu. Pertama apa? Satu, solat. Solat kan? Solat nombor satu. Ibadah solat. Ni kedua, nusuk. Nusuk ni maknanya? Nusuk ni semua ibadah. Ni sebenarnya ibadah khusus. Ibadah ritual kita. Ibadah yang kita buat ada konsep ritual dia. Kita solat, puasa, zakat, haji, zikir, selawat, itu semua namanya nusuk termasuk. Korban, sembelihan, kan? Ada asas perintah.
Itu nama dia ibadah nusuk. Nusuk ni semua macam tu. Nusuk ni ibadah yang macam tu. Konsep dia, dia buat atas dasar datang perintah. Okey. Sebab itulah kita kata, Nabi kata kalau nak pergi haji, Nabi kata Khuzu anni manasik. Manasik tu jamak kepada nusuk. Ambillah manasik itu, cara-cara nak buat ibadah haji tu daripada aku, Nabi kata. Kan? Tu manasik tu perkataan nusuk. Nusuk ni maknanya tata cara ibadah yang diajarkan, yang dianjurkan. Jadi di sini maknanya tata cara ibadah. Yang diperakui dalam syariat, yang diperakui dalam syariat. Itu nama dia nusuk. Mana-mana. Yang paling besar, nusuk paling besar apa? Semua ada dalam tu. Haji lah. Haji semua ada kan? Solat ada lagi. Puasa ada lagi. Sampai kan ada cukur kan? Bagi orang lelaki ni. Semua ada. Dalam haji tu semua. Jadi itulah nusuk paling besar lah. Jadi sebenarnya solat termasuk bahagian nusuk. Tapi dia dikeluarkan secara khusus. Sebab apa? Dalam semua ibadah, tata cara ibadah, yang paling utama, yang kunci utama adalah sebab tu solat dulu nombor 1. Okey, solat nombor 1. Tu. Okey, ni ibadah. Ni masuk ibadah dalam tu. Ni baru 2. Okey. Yang ketiga? Apa tu? Mahya maknanya apa? Iaitu seluruh waktu hidup lah. Seluruh waktu hidup ya. Seluruh masa hidupku. Seluruh masa hidup. Jadi mahya tu perkataan tu, kalau dia isim apa tu nama dia? Isim makan atau zaman. Contohnya sujud. Kan? Kalau tempat sujud kita panggil apa? Ataupun waktu sujud? Tempat sujud. Masjid kan? Masjid. Okey, kalau makan, ta'am. Tempat makan? Mat'am. Tempat makan. Ataupun masa ni kita kata tempat, bila ada mim macam ni tempat ataupun masa. Tu ada tak mim macam ni kat depan tu? Dia perkataan hayah kan? Hayah kan? Hai. Tapi tambah apa? Waktu ataupun tempat ketika kita hidup kat dunia. Faham? Jadinya seluruh masa ataupun ketika kita hidup dulu. Maknanya apa? 24 jam lah daripada bangun tidur. Sampailah tidur balik. Sampai kita mati. Ini juga ikrar apa? Ibadah. Tapi manusia dia ambil 2 ni je. Ibadah dia. Tapi ketika ini banyak yang dia kecualikan. Sedangkan seluruh hidup dia ibadah sebenarnya. Dan yang keempat, apa ni? Waktu apa? Persediaan waktu kematian. Ini maksudnya persediaan. Persediaan waktu ataupun masa matiku. Nampak tak? Jadi kita kata apa? Seluruh solat, ibadah-ibadah kita ni semua, seluruh masa hidup saya dan seluruh masa persediaan masa mati saya, semuanya untuk siapa? Itulah ibadah. Jadi daripada kesimpulan ni, apakah para ulama dia buat? Apa makna ibadah ni? Kita ambil ni makna yang paling sempurna ibadah. Ibadah ialah, kita ambil ni kullu.
Ni ibadah. Kullu ma yuhibbullah. Oh, tinggal sikit. Sambung lagi. Wa yardahu wa yar. Ni ibadah. Okey. Jadi sekarang apa makna dia? Ni. Kullu bukan kullah ni. Kullu makna apa? Setiap perkara yang, setiap apa saja yang, ma ni perkara yang. Setiap perkara yang disukai Allah dan diredai Allah. Wa yardahu. Setiap perkara yang ia menyukai akannya oleh Allah dan ia meredai akannya, iaitu yang Allah suka dan Allah redha. Allah cinta maknanya apa? Tinggi lagi lah. Dan Allah redha juga perkara yang contohnya kita ada dua benda yang kita nak Allah suka. Satu yang Allah wajibkan, satu lagi yang ekstra dia. Ekstra, menambahkan lagi rasa cinta Allah tu. Siapa yang buat perkara yang Allah wajib ni, ya Allah redha hidup dia. Tapi nak Allah cinta dia, dia buat yang sunat lagi. Wajib tu pasti dia buat dah. Dia tambah dengan apa yang Allah, itu maksud dia lah, menambah dapat kecintaan Allah. Jadi ini daripada bentuk apa tu perkara-perkara ni? Daripada ni segala apa yang Allah suka dan Allah redha daripada aqwal, ucapan-ucapan. Daripada ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan, sama ada yang secara zahir, yang jelas, yang zahir kita nampak kan, ucapan yang jelas kita cakap ni sekarang, dan perbuatan yang nampak ni, dan juga batin, perbuatan yang tersembunyi, ucapan yang tersembunyi dalam hati kita. Semuanya Allah tahu. Allah ni tak tersembunyi kat luar, mesti sama dalam, Allah tahu. Jadi segala bentuk itu nama dia ibadah. Segala yang kita buat maknanya ibadah lah. Sebab itu Allah perintah untuk siapa ni? Siapa? Orang musyrikin Mekah. Kenapa? Mereka ibadah tak? Kat Mekah tu mereka ibadah ke tak? Solat tak? Solat. Tapi solat dia diperakui tak Allah? Cuba tengok dalam surah 8. Macam mana dia solat? Tengok dia solat. Niat lah. Mestilah kan. Kerana Allah. Mesti kerana Allah. Cuba buka surah Al-Anfal. Ayat yang ke 30 kot. Ayat yang ke 35. Mereka solat. Tengok dah ayat tu. Allah kata mereka solat. Jadi apa yang pertama sekali dah rosak dah. Jadi kita nak tengok kecelaruan mereka ni dalam ibadah. Dia solat. Surah 8 ayat 35.
Dua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Jadi apa Allah kata tu? Tiadalah keadaan yang mereka solat. Wa makana solatuhum. Solat mereka dekat mana? Sama tak? Dia solat kat mana tu? Baitullah tu tempat tu. Kalau kita nak kira pahala solat lah kan. Yang paling besar kat mana solat? Baitullah paling tinggi berbanding dengan dua masjid lain lagi. Kan? Tapi apa yang mereka buat solat kat situ? Mukaan. Dah berubah dah. Jadi tak diakui pun dalam ni. Dia dah terseleweng. Dah lari daripada landasan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dulu. Dia dah buat kesalahan. Walaupun dia nama sama. Nama ibadah sama. Solat. Dia buat tawaf tak? Tawaf juga. Tapi dalam keadaan semuanya berlainan dah. Dan bukan lagi atas dasar wahyu. Tapi atas dasar nafsu. Solat dia solat dengan nafsu. Haji dia tu, kan? Orang datang haji dipanggil, buat dengan nafsu. Sebab apa? Nak mengumpul kekayaan je. Bukan lagi sebab syariat. Kemuliaan lagi dah. Itulah yang berubah kepada mereka ni. Jadi Allah gambarkan apa dia mereka buat? Mukaan wa atas dia. Dalam keadaan bersiul-siul dia berubah dah tata cara dia. Dan tepuk-tepuk tangan, nyanyi. Itulah keadaan mereka dekat sekitar Kaabah tu. Solat macam tu. Tawaf pun dalam keadaan bertelanjang dan sebagainya. Berbogel waktu malam. Sebenarnya bogel dia waktu malam. Mereka tawaf sebenarnya dia bukan bogel secara ni. Untuk siapa bogel tu sebab bagi orang yang miskin. Sebab mereka nak tawaf kena pakai baju khas, kena beli. Jadi siapa tak mampu beli, tak boleh pakai. Sebab pakaian kamu ni tak layak, ni kotor, tak suci. Kena bogel lah. Tapi bila nak buat? Malam-malam. Orang perempuan tu malam-malam. Bagi yang tak mampu. Jadi mereka buat dah jadi macam tu. Jadi bukan lagi kerana lillahi ta'ala lagi dah. Jadi itulah yang berlaku. Kerosakan pada Baitullah tu masa zaman tu. Jadi Allah menyatakan fazuqul azab bima kuntum takfurun. Rasailah azab disebabkan kamu ingkar dengan, iaitu apa maksud azab sini? Iaitu berlakunya peperangan nanti. Akhirnya mereka akan keluar dari tempat yang mulia tu. Mereka akan diazab dengan mereka akan hilang nikmat yang mereka dah dapat dulu. Baik. Itu satu. Lagi apa lagi ni nusuk ni? Mereka haji tak? Haji. Mereka buat haji kan? Mereka buat tawaf kan? Masih lagi hidup. Benda tu tak mati pun. Dah berapa ribu tahun daripada Nabi Ibrahim sampai zaman ni? 2000 lebih kurang. 2000 lebih tahun. Ada tak perbuatan haji tu hilang? Tak. Masih lagi. Masih semua orang datang. Time musim je orang datang. Tak hilang pun benda tu. Musim haji tak hilang pun. Tawaf tak ada. Semua masih lagi. Tawaf masih dah pusingan lain ke pusingan yang sama? Pusingan sama lagi. Ramai lagi orang. Tapi macam mana keadaan? Rosak dah. Dalam keadaan rosak. Lagi di gambaran ni Allah sebut dalam surah 9 pula. Ayat 18. Ayat 17. Baca daripada ayat 17. Surah 9 ayat 17 hingga ayat 19. Surah 9. 189. Start daripada 16. Start daripada 16. Start daripada 16. 16. Surah 9 ayat 16.
Ustaz 16. Ha. Simptom ni. Ha. Banyak. Okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. Jadi am hasibtum, adakah kamu menyangka bahawa kamu dibiarkan duduk di Mekah tu, orang-orang yang masih lagi menyembunyikan lah dia punya iman dia, sedangkan belum terbukti lagi kesanggupan dia untuk apa? Berjihad berbanding dengan orang lain yang dah zahir keimanan dia. Dan belum terbukti lagi mereka ni apa? Menjadikan dan mereka ni tidak mengambil daripada selain Allah dan Rasulnya sebagai pelindung, dan juga orang yang beriman sebagai walijah, iaitu teman-teman rapat. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Ini teguran kepada orang yang duduk di Mekah. Kan kadang-kadang orang kita suka kalau boleh mati kat sana. Sebenarnya adakah tempat tu sendiri akan menolong kita ke? Bukan. Belum tentu lagi. Jadi kalau kita tengok akhir ni Allah nak kata orang yang apa? Wajahadu minkum. Itu perbuatan iman tu sebenarnya yang betul-betul tolong kita. Walaupun kat mana kamu, walaupun ketika satu masa nanti contohnya di Mekah tu sendiri pun, yang asalnya memang tempat mulia, tapi kalau semua orang kufur di situ dan di tempat lain yang berusaha betul-betul berjuang pada Allah, sebenarnya kat mana orang yang akan diangkat Allah ni? Yang berjuang tu. Sebab tu Allah kata jahadu minkum. Sebab tu Allah tegur orang yang macam ni, yang mana kadang-kadang kita bersenang dengan ibadah kita ni, tapi tak terbukti lagi kita ni berjihad dia. Orang lain mungkin tak sempat nak solat pun dalam keadaan berdarah kan, tak selesa kan, tak sempat nak tahajud pun kena bom malam-malam. Tapi belum tentu kita lebih tinggi daripada walaupun kita lebih banyak solat. Walaupun kita lebih dekat dengan masjid contohnya. Mereka masjid kena bom, tak ada masjid. Tapi ingat, tempat tu bukan penentu kepada ketinggian seorang, bukan. Tapi jiwa dia, iman dia yang tinggi. Itu sebenarnya. Itulah Allah tegur ni. Walaupun kamu kat tempat paling mulia, tapi Allah kata kamu boleh jadi paling hina sekali. So itu Allah kata, ma kana lil musyrikin. Tersambung ayat 17. Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Tidak patut Allah kata bagi siapa? Orang-orang yang musyrik. Apa maksud dia ni? Musyrik macam mana? Jadi ini teguran Allah kepada orang yang menyembunyikan iman lagi, yang tak berani nak tunjuk dia beriman. Dia tak sembah berhala contohnya. Tapi apa? Dia takut kehilangan dunia. Itu juga musyrik. Termasuklah. Bukan sembah berhala, tapi apa? Dia sembah apa? Dia besarkan apa? Dunia. Dia takut nak korban kan? Hilangan kan? Itu maksud nak lepaskan benda tu. Sedangkan semua mati juga, kamu jaga macam mana pun. Itu Allah kata tak patut orang-orang yang masih ada lagi apa dia? Rasa apa? Syirik, cintakan dunia lebih daripada akhirat ni. Yang
mereka ni memakmurkan masjid-masjid Allah. Syahidina ala anfusihim bil kufri. Sedangkan mereka sendiri telah mengesahkan, mengakuinya diri mereka terhadap kekufuran. Dengan tidak sanggup mereka untuk diuji berkorban pada jalan Allah. Jadi apa berlaku? Mereka nanti amalan mereka tu walaupun solat banyak ni apa? Sia-sia amalan mereka dan finnarihum khalidun. Jadi kita takut. Ini teguran Allah kepada kita yang duduk santai-santai ni. Faham Yelah, rajin ibadah ya. Tapi perjuangannya tak ada. Ritual banyak, bukan main lagi. Tapi kerjanya tak buat pun. Boleh macam tu? Jadi ini yang berlaku, diuji macam tu. Jadi jangan rasa kamu mulia. Nampak dengan pakaian kamu semua ni. Kan? Jadi teguran Allah untuk kita. Termasuklah semualah di seluruh dunia ni lah. Dalam peristiwa yang berlaku hari ni pun. Dan Allah kata apa? Ayat 18. Siapakah orang yang betul-betul ditinggikan Allah yang paling layak sebenarnya? Berada di tempat yang mulia tu. Allah sebutlah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah. Wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya tidak lain yang layak untuk memakmurkan masjid-masjid Allah ni ialah siapa? Orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan menjaga mendirikan solat dan menunaikan zakat. Dan yang paling tinggi sekali nombor satu ni apa ni? Yang lahir ni. Walam yakhsha, dan tak takut pun yang lain kecuali Allah. Tak takut pun hilang apa-apa pun. Kan? Sebab dia nampak yang paling tinggi apa? Kalau dia ikut je perintah Allah walaupun dia sakit sampai mati pun dia selamat. Tapi kamu yang sayang sangat tu, tak berani tu, kamu yang tak selamat nanti. Itu maksud dia. Dia buat semua tu. Walam yakhsha illallah. Maka orang begini kata fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maka mereka inilah yang diharapkan menjadi golongan yang benar-benar berada di atas petunjuk. Kemudian Allah tegur ayat 19. Sambung ayat 19. Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir. Kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah. La yastawuna 'indallah. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Adakah kamu menganggap, jangan itu maksudnya kamu anggap perbuatan kamu beri minum orang haji dan bagi makan, siqayah ni itulah dia. Dan mengimarahkan masjid, ibadahlah banyak-banyak. Sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan berjuang pada jalan Allah tu, yang pergi yang dalam kesusahan ni. Kan? Tengok macam mana keadaan. Adakah sama kamu nak bandingkan mereka tu dengan kita? Sama ke? Oh, tak sama. Jauh kedudukan mereka, jauh.
Sebab tu mereka lagi faham ayat berbanding kita. Kan? Bila Allah sebut ayat contoh surah Baqarah, kami akan uji kamu dengan apa dia? Walanabluwannakum bi syai'in minal, daripada kelaparan, rasa ketakut, kan? Dan kehilangan nyawa, dan kehilangan makanan semua tu. Kan? Dalam surah apa tu? Yang baca ayat tu kita baca. Kita pun baca tengok orang je. Tapi mereka baca, mereka rasa sendiri. Mereka lagi hayati, mereka lagi faham ayat tu. Ayat tu lagi masuk kat jiwa daripada kita. Itulah untung orang macam tu. Subhanallah. Jadi itu ayat surah 2 ayat 155. Surah 2 ayat 155. Cuba tengok ayat tu. Surah 2 155. Dan ayat ni menghairankan ramai orang kan. Kita tengok sekarang kat ramai orang masuk Islam kat luar, di negara barat ni. Sebab mereka pelik tengok orang Palestin tu. Jadi antara slogan ni ayat ni. Jadi mereka pun buka Al-Quran. Mereka tak pernah baca Quran. Jadi tengok macam mana diorang ni boleh hebat macam ni ya. Sebab mereka kalau kena macam tu sikit je dah habis orang kata kehidupan dia dah. Jadi tapi mereka tengok orang Palestin ni pelik tengok. Jadi rupanya dia tengok ayat-ayat ni. Dia pun baca ayat ni. Mereka buat tak ada buku Quran sama mereka. Masalah ni dia buat. Tapi dia baca translation lah. Dia pun rasa terkejut, shock dia. Tengok ayat ni menguatkan mereka sampai macam tu sekali. Boleh senyum, boleh anak mati, boleh relax je. Boleh cakap syukur lagi. Subhanallah. Jadi itu satu yang mengagumkan. Ini satu hikmah jugalah yang kita rasakan. Jadi Allah kata dalam ayat ni apa? Walanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Lalu jadi kita baca ayat tu atas tu, ayat tu ujian. Semuanya kita atas tu semua menyakitkan. Tapi penutup ayat tu berita gembira pula. Betul tak? Ikutkan ayat tu cerita atas tu, kami uji kamu semua benda menyakitkan. Tapi Allah tutup dengan ayat tu apa? Wabasyiris, subhanallah, gembirakan orang yang sabar, gembirakan. Subhanallah. Jadi ayat ni menjadi kekuatan orang yang paling faham siapa? Kita tak boleh faham sebab kita tak hadapi. Mereka paling menjiwai ayat ni. Itulah cabaran bagi orang yang berjuang ni. Sebab itu balik pada ayat kita. Balik pada surah tadi. Surah 9 ayat yang ke 19. Jadi Allah kata sama ke orang yang tadi pergi makan haji kan? Imarahkan masjid jelah, itu saja. Namun dalam sudut yang lain wajah tak ada, tak terbukti perjuangan dia. Tidak berjihad pada jalan Allah ni. Jadi Allah kata la yastawuna indallah, tak sama mereka ni di sisi Allah, tak sama. Dia punya level tak sama. Dan wallahu la yahdil qaumal zalimin, dan Allah tidak akan beri petunjuk kepada orang yang zalim. Kenapa zalim? Dia letakkan benda yang lebih rendah kepada benda yang lebih tinggi. Mana lebih tinggi? Kita dalam keadaan kita selesa solat dengan baju cantik, dengan tempat selesa, orang keliling tak makan dan kita tak sanggup pun nak tolong. Sebenarnya mana lebih wajib? Itu lebih wajib kan? Tapi kita rasa syok sendiri ni buat ibadah tapi tak pedulikan orang. Itu sebab tu dia tegur sebelum ni surah apa? Kita baca dah sebelum ni surah Al-Ma'un. Fawailul lil celaka. Itu zalim. Kamu ni zalim sebenarnya. Kamu letak benda yang lebih rendah kepada, tak nampak benda tu. Dalam keadaan orang tengah sakit, kamu perasan kamu ni ini satu benda yang salah. Yang kita kena betulkan dalam masyarakat. Jadi kita dilarang meminta.
Yelah, memang dia orang yang minta-minta darjat dia tinggi, ta'affuf disebut. Tapi bila ramai orang tak minta-minta kan, kita pula orang yang bijak apa dia? Orang yang tak mencari itu disebut orang jahil. Dalam Quran sebut. Orang yang tak cari orang susah dan dia assume semua orang okey je. Kan? Dia sengaja deny. Dia tahu ada orang susah tapi dia buat tak tahu. Itu nama dia orang jahil. Mentang-mentang orang tu tak minta, lepas tu kamu rasa macam dia tak perlu kan? Kamu pun faham? Itu disebut dalam Quran, tu pula orang jahil kalau macam tu. Itu bukan kerja orang cakap. Tak juga semualah. Mereka nanti tanyalah, kita kena tanya masing-masing. Jadi itu dalam sebut cuba tengok surah Al-Baqarah. Soalan cikgu ni. Jawapan dia di surah Al-Baqarah. Ayat 200. Kita kena baca jawapan. Sekejap Sekejap. Minat ta'affuf sekejap Okey. Jazakallah. 272. 272. 2272. Bismillah. Muka surat apa? Kat situ. Ayat dia mula dengan apa? Lil fuqara, kan? Jadi bagi orang-orang yang fakir. Fakir ni lebih dahsyat daripada miskin. Dia tak ada apa-apa langsung. Tapi dia punya maruah dia tinggi. Jadi lil fuqara, bagi orang-orang yang fakir. Jadi bila sebut dalam Quran fakir, rujuk pada orang Muslim, orang beriman, bukan fakir ilmu, bukan. Fakir harta benda, itu maksud dia. Ilmu tinggi. Kalau orang tu dua-dua fakir, memanglah dia apa? Jenis yang macam itulah, yang kita nampak. Dia dah lah jahil ilmu pula. Fakir lagi, memang dia jenis orang yang akhirnya tak bergantung kat Allah, bergantung kat manusia. Tapi orang ni dia, ilmu dia tinggi. Dia kaya ilmu tapi dia cuma fakir apa? Keperluan. Tengok apa sikap dia. Bagi orang-orang yang fakir yang, kenapa mereka ni miskin harta tu? Kerana mereka diusir pada jalan Allah. Usiru fi sabilillah, mereka terkepung, diusir pada jalan Allah. Jadi menunjukkan tinggi tak ilmu dia. Kalau tak tinggi ilmu, dia tak akan berjuang pada jalan Allah ni. Kalau dia tak kenal Tuhan, dia tak akan buat macam ni. Tak akan berani untuk hadapi keadaan ni. Kemudian la yastati'una darban fil ard. Mereka tak mampu untuk cari rezeki di muka bumi pun, langsung tak boleh buat apa, tak ada apa. Kemudian yahsabuhumul jahil. Nampak ni? Ayat 272 tu. Ayat 272 Boleh? 27 apa? 273, sorry. 273. Jadi lil fuqara, bagi orang-orang yang miskin, memiliki harta ni, yang iaitu orang-orang yang mereka telah dihalau kerana mereka berjuang pada jalan Allah ni, dan mereka tak mampu untuk cari rezeki di muka bumi ni, terhalang, dikepung, dihalang pula lagi, dirampas tempat mereka. Dan yahsabuhumul jahilun. Apa ni? Hanya orang-orang yang bodoh je. Orang yang jahil sangka apa? Agniya, mereka kaya. Kenapa? Kenapa menyangka mereka kaya? Minat ta'affuf, kerana mereka sikap ifah mereka. Ifah ni maknanya dia halang diri dia daripada meminta-minta. Jadi darjat dia tinggi orang macam ni. Orang dia tak ada apa-apa pun. Bahkan orang yang kaya tu sangka dia lebih kaya pula daripada orang tu. Padahal dia lagi miskin contohnya. Sebab tu kita, kalau Nabi kata apa yang kita mampu tunjuk je. Jangan, kadang-kadang ada orang dia mampu tapi dia sengaja buat macam susah. Ini paling dibenci Allah. Paling dibenci. Nanti kat akhirat nanti muka dia macam tengkorak je. Tak ada isi kan. Sebab dia sengaja nak tunjukkan. Jadi kita apa yang kita mampu tunjukkan. Jangan tunjuk susah tu lah. Kalau boleh. Tu. Jadi
ta'rifuhum bisimahum. Jadi engkau boleh kenal mereka. Jadi orang beriman boleh kenal dia. Ni orang yang mana? Macam mana boleh kenal? Sebab dia cari, dia selidik, dia tahu, dia ambil tahu. Jadi orang yang jahil je yang apa macam tak tahu. Tak tahu, dia cari alasan. Sebab tu Allah kata, orang yang kata yahsabuhumul jahil. Jadi kita tak nak jadi orang yang ni. Kita nak jadi orang yang apa? Mengenal ta'rif, arif tentang keadaan tersebut. Saudara-saudara kita. Jadi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Kamu boleh kenal dengan wajah mereka, dengan keadaan mereka sebenarnya, dengan cara kita selidik dia. Dan mereka ni memang jenis orang yang apa? Tak mendesak meminta ke orang langsung, tidak. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang kamu belanjakan daripada kebaikan untuk golongan macam ni, maka semuanya Allah Maha. Nampak tak ada jawapan dia? Cikgu. Jelas okey. Jadi kita nak jadi golongan yang mana? Arif dalam benda ni. Tak nak termasuk golongan orang yang jahil dalam ayat ni. Kita bagi kata tak apa, tak rumah. Kalau macam kalau macam tu tak apalah kan. Maknanya dia memang senanglah tu. Tak langgar. Doakan dia insya-Allah. Okey, sambung balik. Surah apa tadi? 9. Ayat 19. Ni cerita kaum ni di sini di Mekah ni kan. Ayat 20. Jadi siapakah golongan yang mulia ni, yang berjihad ni, yang Allah akan angkat tinggi darjat dia? Ayat 20, kesimpulan dia ayat 20. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Nampak? 3 perkara dia buat. Apa dia? Orang-orang yang beriman, kemudian iman, hijrah ni maknanya apa? Dia berubah daripada keadaan tadi tu kepada yang lebih baik lah. Mesti ada perubahan kan. Kemudian dan dia nak berubah ni mesti kena ada mesti ada orang kata apa, pelaburan yang perlu dikorbankan, mesti kena jihad, juang. Kadang-kadang orang tu kerja dia rupanya salah, dia terpaksa berhentilah. Walaupun masyuk, sanggup berhenti kan. Jadi sekadarnya je, dapatlah cukup makan je. Dulu bukan terlebih makan, tapi kerana apa, dia beriman kepada Allah, dia berhijrah, sehingga apa dia, sekadar cukup makan pun bagi dia okey je. Sebab dia nampak Allah lebih besar lagi. Jadi dia sanggup dan dia berjuang pada jalan Allah dengan apa? Harta, dan yang lebih tinggi sekali apa? Sampai menggadaikan nyawa. Tengok, mereka tak nak beranjak kat tempat tu. Kenapa? Amanah untuk dijaga tempat tu kan. Kalau ikutkan boleh tak keluar je? Bolehlah selamatkan diri. Tapi tidak. Jadi itu besarnya jiwa dia. Jadi Allah kata orang macam ni apa? A'zamu darajatan indallah. Ini darjat dia sangat agung, besar di sisi Allah. Dan wa ulaika humul inilah orang yang boleh kejayaan. Jadi kita tertampar dengan ayat ni kepada kita lah sebenarnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang sama-sama membantu sekadar yang kita mampu lah. Kan? Memberi apa-apa yang patut, doa. Lepas tu kadang-kadang saya setia juga tak doa kunut nazilah ni. Antaranya ada kan, buat setiap masa pun boleh. Kita kat rumah pun buat je. Setiap solat waktu buat je. Kan? Setiap solat waktu jangan berhenti buat. Kat masjid sepatutnya lebih banyak buat je setiap solat waktu. Tu lebih ni. Jadi solat subuh, lepas baca kunut tu boleh sambung. kan? Panjangkan doa untuk Gaza tu. Solat asar rakaat keempat tu, panjangkan doa untuk tu. Semua solat sebenarnya. Nabi baca kunut nazilah ni ketika berlaku perangkap. Orang-orang hafal Quran Nabi hantar 70 orang lalu dibunuh kat sana. Nabi tak boleh buat apa kan? Nabi baca kunut nazilah. Sepanjang tu, sebulan Nabi baca je. Berterusan. Jadi kita pun macam tu juga. Kita hantarkan doa tersebut untuk saudara-saudara kita. Itulah kita mampu. Baik. Jadi ini antara benda penyelewengan yang dibuat. Lepas tu Allah kata apa? Maka hendaklah mereka mengabdikan diri. Ni dua ni. Yang ni Allah perintah mereka apa dia? Jaga silaturahim, tapi mereka perang sama mereka. Hidup dia kan. Allah suruh dia tolong orang, bagi makan orang miskin, anak yatim. Tapi mereka buat apa? Mereka bolot harta dia. Jadi semuanya berlakulah kerosakan daripada sini sampailah
seluruh masuk ibadah. Jadi mereka tak ibadah walaupun nampak macam masih lagi beribadah buat tawaf, tapi hakikatnya tidak. Ditolak oleh Allah semua yang mereka buat tu. Na'udzubillah min dzalik. So kita pun kena hati-hati tu tengok. Kan? Kita buat semua ke tak yang Allah perintah dengan nikmat-nikmat Allah hari ni. Itulah dia Allah kata fal ya'budu, maka betulkan balik semua ni, betulkan balik semua ni. Dari semua sudut bukan sekadar ni saja. Tadi Allah cela orang yang kat mana? Dia buat semua ni. Tapi rupanya apa? Allah tak terima. Kenapa mereka tak sanggup apa ni? Ni. Inilah perlu jihad. Nak korbankan kita punya benda untuk orang lain. Ini paling susah. Solat untuk diri sendiri kita semua boleh buat. Tapi untuk buat sesuatu untuk korban orang lain, untuk tolong orang lain, ini ujian besar kita. Kan? Jadi inilah cabaran kita, sebab itulah selepas je surah Quraisy, surah apa datang? Al-Ma'un, mencela orang itu. Yang solat tapi rupanya tak pedulikan masa hidup dia untuk memberi manfaat pada orang lain. Itu kita kena renung-renungkan. Jadi fal ya'budu, maka abdilah diri olehmu apa dia? Kepada Rabb, Tuhan. Hadza, ini al-bait, rumah. Jadi kalau kita baca bahasa ni, rumah inilah. Ini rumah ini. Kenapa? Alladhi. Kita kata iaitu yang at'ama. Apa ni? Telah memberi makan kepada mereka. Daripada kelaparan. Jadi maksudnya dengan sebab beri makan ni mereka lepas daripada kelaparan. Kerana Allah beri makan kepada mereka lepas daripada kelaparan. Maka dengan syukurnya kita ni, kita kenyang. Apa cara dia? Kita juga tak nak orang lain lapar. Jiwa kita. Sebab itulah kita wajib syariat suruh puasa supaya kita rasai kelaparan orang yang tak dapat makan. Ada jiwa macam tu. Jadi yang kedua, wa amanah, dan telah mengamankan. Amanlah, mengamankan. Ini bukan beriman, mengamankan mereka. Amankan mereka dari ketakutan. Jadi dalam ayat ni Allah bagi dua je nikmat. Apa dia? Dua je jenis nikmat. Satu, lapar. Bagi kenyang, tak lapar. Nikmatlah. Rezeki. Kedua, keamanan. Kenapa? Sedangkan banyak lagi kan nikmat kita. Rumah tak sebut pun. Kenderaan tak sebut pun. Isteri ke anak ke tak sebut kan. Tapi cukup dua ni je. Kenapa? Meliputi. Jadi, asas kehidupan manusia nak dua benda ni je. Apa dia? Jasad dia cukup makan, tak lapar. Kedua, jiwa dalaman dia, kalau tak ada salah satu, tak dapat nikmat maknanya. Kalau salah satu daripada dua ni hilang, nikmat tu tak ada. Kalau kita hidup, kita aman, tapi tak ada makanan, dapat tak? Sempurna tak? Tak. Kalau makanan banyak, tapi tak aman, ketakutan, kan? Pun tak juga. Dia dua-dua ni lah kesempurnaan nikmat dalam kehidupan di dunia ni. Sebab tu dalam dekat syurga nanti, apa yang ada? Nikmat dia banyak sebut makanan, minuman kan, dan tak ada panas, tak ada sakit. Lagi? Semua tu untuk apa? Dua ni lah. Kalau rasa sakit, jiwa aman tak? Tak aman, walaupun makanan banyak. Makanan banyak, tapi sakit itu, sakit ini. Aman tak rasa? Orang makan durian, kita boleh makan durian. Tenang tak?
Durian musim pula tu kan. Wah, berbakul-bakul datang. Aduh, tak boleh makan. Rasa tak tenang je. Tak boleh tengok lah orang makan lah. Kan? Macam-macam. Jadi itulah dia kan. Dua ni lah kesempurnaan nikmat. Cukup Allah sebut dua ni. Itulah yang kita sebenarnya manusia ni kejar. Jadi ada soalan tak setakat ni? Untuk hari ni. Inilah kita bincang hari ni. Sebenarnya kita masuk slate isu yang sedang berlaku pun kan. Supaya kita rasa sikit. Rasakan apa ni besarnya lah perjuangan orang-orang di Palestin tu yang kita kena sentiasa sokong, doakan dan apa orang kata kurang-kurangnya kita sedar lah. Ada kesedaran keinsafan yang tinggi untuk kita dari sudut banyak perkara yang kita telah pun orang kata apa tinggalkan dalam hidup ni, terutamanya Quran ni kan. Untuk anak kita, isteri kita, ini kita seronok lagi pergi mana? Bercuti sana sini kan. Ya, jadi kadang-kadang supaya kita bertambah ingat lah. Ingat nak buat ni kita fikir sikit. Macam mana orang kat sana tak makan dan sebagainya. Itulah. Derma kan. Dan bantu orang-orang yang dekat dengan kita. Terutamanya apa dia? Kita sekarang ni masalah kat Malaysia ni kat Palestin fakir tak mereka? Fuqara tak? Mereka miskin tak? Miskin. Mereka miskin harta. Tapi kat Malaysia, harta banyak. Tak miskin, semua kaya kebanyakannya kan. Tapi miskin ilmu. Kan? Miskin ilmu. Dia Allah tahu lemahnya kita macam tu. Miskin ilmu dan macam-macam lagi. Jadi apa yang kita kena tolong kat sini? Orang sini kita kena tolong dari sudut apa? Sana bagi makanan. Kan? Tolong kan? Ilmu tak ada masalah. Mereka lagi besar jiwa dia daripada kita. Hal tu tak ada masalah bagi mereka. Setakat kena bom tu mereka tunggu je. Siap tulis nama lagi. Supaya orang kenal nanti nama dia. Saya kena bom dah mati. Dia kenal nama dia siapa. Tak ada masalah. Kita agak-agak baru mecun meletup pun dah melompat dah. Jadi dari sudut iman mereka tak ada masalah. Yang masalah kat sini kita. Jadi kita nak tolong mereka dari sudut apa? Bagi ni, nikmat ni. Kan? Tapi dari sudut kita pula yang masalah besar apa? Makanan terlebih dah. Mati Malaysia ni sebab makan. Bukan kena bom. Kan? Mati Malaysia ni sebab apa dia? Terlebih makan lagi, terlebih bersia-sia. Naik basikal, mati accident. Naik motor besar, mati kan? Mati atas jalan. Mati sebab seronok. Sebab pergi piknik. Beza tu. Jadi yang kita nak kena betulkan kat sini apa kena tolong? Ilmu. Ilmu kita ni lah. Yang menyebabkan rosak semua tu. Akhirnya manusia hidup dalam keadaan dapat istidrak macam tu je. Sia-sia je hidup dia. Jadi kita tak nak macam tu, nak betul keadaan ni, kita kena bantu usaha-usaha untuk ilmu ni. Supaya orang cinta nak belajar Quran, ada kesedaran tentang itu. Dan itulah yang kita kena sokong lah usaha-usaha tu. Antaranya tempat kami lah. Untuk orang belajar Quran. Bolehlah teruskan sokongan terhadap apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah untuk kita berhujah depan Allah saat bertemu dengannya nanti. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Wa la taj'alhu multabisan alaina fanadilla wa ja'alna minal muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma qatilil kafaratal ladzina yasudduna an sabilik wa yakadzibuna rusulak. Allahumma ja'al alaihim rijzaka wa azabak. Allahumma qatilil kafaratal ladzina utul kitaba ilahal haqq. Allahumma alaika bil yahud wan nasara wa man walahum bi qudratika wa quwwatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.